Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Okay, insyaAllah pada kali ini kita akan bersama-sama mendalami tajuk Adawatus Syarti. Okay, Adawatus Syarti. Jadi sebelum kita melihat bagaimana tatbiq Adawatus Syart, علينا أن نتعرف هذه أدوات. Okay. إذن أولا نعرف التعريف. Okay. ما هو التعريف لأداة الشرط؟ أسلوب الشرط. Okay. Ayat kaedah syarat tu ataupun macam mana ayat jenis syarat tu, huwa tarkibun lughawi yahtawi ala adatin tarbitu baina fi'li syarti wa jawabih. Dia adalah merupakan rangkaian bahasa yang terdiri daripada adatus syarat, yang kedua adalah fi'il syarat, dan yang ketiga adalah jawab syarat. Ada tiga benda: adat syarat, fi'il syarat, dan jawab syarat. Sebab tu kita tengok bawah ni. In tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. Jika awak berusaha, tanjah, awak akan berjaya. Okey, jika awak berusaha, awak berjaya. So kita ada adatus syarat. Ni adat dia. Apa ni orang kata, adat lah, alat yang digunakan ataupun huruf yang digunakan untuk syarat tu, adat tu syarat. Kemudian kita ada fa'il dia, fa'il syarat. Ini pun fa'il. Dua-dua fa'il. Tajtahid ni maksudnya awak berusaha. Tanjah ni maksudnya awak berjaya. Dua-dua fa'il, fa'il mudhari'. Anta. Tapi kat sini kita gelarkan dia, fa'il yang pertama kita gelarkan sebagai fa'il syarat. Adapun fa'il yang kedua kita gelarkan dia sebagai jawabus syarat. Okey, boleh. Baik, kemudian kita tengok. Al-an nanzuru ila at-tafasil fi adawati syarat. Kita lihat pada perincian tentang adawati syarat. Hunaka naw'an. Okey, hunaka naw'an li adawati syarat, ay al-jazimah wa ghairul jazimah. Okey, adatan nasta'milu li kullin min hadhihi al-adawati syarti fi'luha. Okay, fi'laha nasta'milu fi'lal mudhari'. Huna kulluha. In tanjah, in tajtahid tanjah, ma tajtahid tanjah, man yajtahid yanjah, mahma taqra yazidu ilmuk. Hakadha nasta'milu kullaha, nasta'milu al-af'al, nasta'milu af'al syarat wa jawabaha nasta'milu fi'l mudhari'. Okey, ingat fi'il mudhari' kat sini. Wa amma binisbati li ghairil jazimah nasta'milu fi'l syarat, fi'l syartiha wa jawabiha fi'l al-madhi. Huna. Okey, kat sini kita pakai fi'il madhi, kat sini kita pakai fi'il mudhari'. Nak senang. Okey, nak mudah. Baik. Jadi kita akan perinci setiap daripada ni, kita akan perincikan dengan contoh. So ini maksud dia jika, ma ni maksud dia selagi mana pun boleh, selagi mana. Man, sesiapa yang. Mahma, selagi mana pun boleh. Okey. Mata, bila. Bila awak usaha, awak berjaya. Aina, di mana awak pergi, dia akan ikut. Ainama, haithuma pun sama, di mana. Okey. Lau, jika. Laula, kalaulah tidak. Idza, apabila. Kullama, setiap kali. Lamma, ketika. Okey. Kalau lau dan juga laula ni liimtina'i wujudi ma yalihima, maksudnya adalah untuk menghalang ataupun untuk melarang kewujudan apa yang ada berikutnya. Tak apa, yang tu nanti kita syarah lebih mendalam lah, insya-Allah.
Sekarang ni kita nak masuk yang basic dulu, sebab ini adalah ilmu baru bagi awak semua. So kita belajar basic dia dulu tak yang dalam sangat lah Kang, dalam sangat nanti Kang pening. Kita belajar basic sebab ni first time belajar. Okey, baik. Jadi nak mudah, kat sini pakai type apa tadi? Fi'il mudhari'. Fi'il yang dipakai adalah fi'il mudhari', seperti mana yang Ustaz kata tadi. Kan kat sini awak nampak. Okey, ini adalah adat syarat, kemudian ada dua fi'il. Okey, yang belah kanan tadi pakai dua ni fi'il mudhari'. Adapun yang belah kiri ni, sama ada letak lau ataupun laula, idza, kullama, lamma, awak gunakan fi'il madhi. Ni fi'il madhi, ni fi'il madhi. Setakat tu buat macam tu dulu, nak mudah. Okey, baik. Jadi cuba lihat bagaimana fungsi dia. Fungsi jazam dia. Jazam ni mensukunkan lah kalau dia satu. Okey, cuba tengok. Bila kita pakai ini, in ke ma, man, mahma, mata, aina, ainama, haithuma, kita letak dekat sini, kita letaklah apa-apa saja daripada kalangan kesemua ini diletak di tempat ada tu syarat, maka kita letak kat sini dua ni, kita pakai fi'il mudhari'. Dan ingat, fi'il mudhari' tu bila kita pakai dia dalam satu seorang yang tak ada tambahan nun di hujung, okey, maka kita akan jadikan dia sukun. Kita akan jadi dia sukun. Jika awak berusaha, awak berjaya. Patutnya macam ni. Kita tengok sepatutnya tulisan dia macam ni. In tajtahidu. Patutnya macam ni. In tajtahidu tanjahu. Baris apa? Baris depan. Maksud dia sama dengan atas ni. Sama. Jika awak berusaha, awak berjaya. In tajtahidu tanjahu. In tajtahid tanjah. Okey. Jadi yang betulnya yang mana? Yang betulnya mestilah yang ni. Mestilah yang atas ni betul. Kenapa? Kerana ada tu syarat. Dengar elok. Ada tu syarat seperti in, ma, man, mahma, mata, aina, ainama, haithuma. Dengar elok. Ustaz sebut ni je. In, ma, man, mahma, mata, aina, ainama, haithuma. Ustaz tak sebut ni. Ustaz tak sebut lau, laula, idza, kullama, lamma. Ustaz tak sebut Ustaz sebut ni je. In, ma, man, mahma, mata, aina, ainama, haithuma. Okey. Jika ada tu syarat, kita pakai yang ini. In nasta'mil hadhihi adawatu syart min hadhihi al-jihah. Min hadhihi al-jihah fa'alaina an najzima. An najzima fi'l al-mudhari' alladhi yulahiqu hadhihi al-'adat. Kita kena jazamkan fi'il mudhari' yang duduk selepas adat ni. Iaitu kan ada dua kan fi'il mudhari' ada kan? Tajtahid dan tanjah. Kita kena jazamkan. Jazamkan ni macam mana? Selagi dia tak ada nun, kita jadikan dia baris mati. Ni tukar kepada baris ni. Ni pun sama, daripada baris depan tukarkan pada baris mati. Itulah cara dia. So siapa buat in tajtahidu tanjahu, dia belum faham. Sebab ini adalah adatu syarat. So bila kita nampak adatu syarat, maka fi'il mudhari' tersebut kita kena jadikan dia sukun. So yang jawapan dia yang benar, yang sebenarnya adalah in tajtahid tanjah. Yang atas ni yang atas ni betul. Okey, adapun bahagian belah kiri ini ghairul jazimah ni, iaitu lau, laula, idza, kullama, lamma. Tadi Ustaz kata di awal-awal kita perlu pakai fi'il madhi. Nampak tak? Idza tala'al fajru sahaddiku. Apabila terbitnya fajar, maka saha, maka berkokoklah ayam jantan. Okey, awak nampak tala'a kat sini adalah fi'il madhi. Saha dekat sini adalah fi'il madhi. Okey, dua ni fi'il. Ni fi'il madhi, ni pun fi'il madhi. Ini ada tu syarat, ni ada tu syarat, ini fi'il syarat, ini jawab syarat. Sama macam ni. Ini ada tu syarat, ini adalah fi'il syarat, ini adalah jawab syarat. Sama. Cuma bezanya adalah
fi'il syarat yang belah sini dan jawab syarat yang belah sini dibandingkan dengan fi'il syarat belah kiri dan jawab syarat belah kiri, kita dapati fi'il dan jawab syarat belah kanan memakai fi'il mudhari'. Fi'il syarat dan juga jawab syarat di belah kiri memakai fi'il madhi. Ingat tu, kalau nak pakai ni laula idza kullama lamma, pakai fi'il madhi. Okey, pakai fi'il madhi. Kalau kita nak pakai di belah kanan, iaitu in ma man mahma mata aina aina ma haitsuma, pakai fi'il mudhari'. Okey, pakai fi'il mudhari'. Gitu, ingat. Okey, itu kaedah dia. Betul tak je fi'il madhi ni? Madhi je rupanya. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak terus masuk kepada soalan. Dengan adanya soalan ni kita lebih mudah nak faham. Dah 11 minit dah. InsyaAllah cepat, tak nak lama sangat. 15 minit cukup kot. Okey, baik. Untuk soalan pertama, astakhriju, saya mengeluarkan. Okey, ini fi'il mudhari' juga ya. Astakhriju, saya mengeluarkan. Fi'il syarat wa jawabah. Saya mengeluarkan fi'il syarat dan juga jawab. Ingat, bila ada adat syarat, kena ada fi'il syarat dan juga kena ada jawab syarat. Okey, sekarang ni kita nak tengok mana fi'il syarat dan mana jawab syarat. Untuk nombor 1, tentukan dulu adat syarat. Confirmlah jawapan dia. Pakai pen biru pula. Okey, nombor 1, adatus syarat dia adalah idza. Okey, idza. Kemudian, mana dia punya fi'il syarat? Nak cari fi'il syarat, kena tahulah mana dia fi'il. Nak tahu fi'il syarat, kena tahu mana dia fi'il. Kena tahu fi'il tu mana satu fi'il. Okey, idza. Kalau kita tengok, idza ni berada pada bahagian belah kiri tadi. So, idza pakai fi'il madhi. Jadi, carilah fi'il madhi dalam ni. Allah bukan fi'il. Allah adalah kata nama, isim jalalah. Abdan juga adalah kata nama, isim jalalah. An-nas juga adalah kata nama, ada alif lam. Abdan ada tanwin, so dia kata nama. Allah ada alif lam, dan memang Allah tu kata nama. So apa yang tinggal? A'azza dan juga a'azzahu. Hu ni, hu adalah dhamir. Hu adalah dhamir yang muttasil, yang bergabung. Ingat tu, dhamir muttasil, dhamir yang bergabung. Dhamir isim ke fi'il ke huruf? Dhamir adalah isim. Okey, jadi yang tak dipotong tu lah fi'il. So, a'azza adalah fi'il yang pertama, a'azza yang kedua adalah fi'il yang kedua. So, mana fi'il syarat, mana jawab syarat? Senang je. Fi'il syarat mesti yang pertama, jawab syarat mesti yang kedua. So, ini adalah fi'il syarat, ini adalah jawab syarat. Siap. Nombor 2, cari adat syarat, iaitu haithuma. Awak nampak tak? Dah ada 2 siap-siap macam ni. Confirm. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Yang nombor 3, aina. Ini adalah adat syarat. Okey, so kita nak tahu, sebab ada banyak kalimah kita nak tahu mana satu dia fi'il syarat dan jawab syarat. So, macam mana clue dia? Macam mana tips dia? Carilah isim dulu. Okey, abi, abi, ayah saya. Confirm lah isim. Yusafiru ni kita tak tahu contohnya. Okay, turafiquhu pun kita tak pasti. Tapi kita dah pasti yang hu ni, dhamir ni adalah kata nama. Dhamir mutasil, kata nama macam atas ni. Hu ni. Umi kata apa? Kata nama ke kata kerja? Umi kata nama. Potong. So yang tinggal adalah yusafiru dan turafiq. So confirm lah. Yang pertama adalah fi'il syarat, yang kedua adalah jawab syarat. Nombor 4, mahma ni adalah adat syarat. Okey, cari mana isim dulu. Okey, apa tanda isim? Alif lam, tanwin. Itu paling obvious, dan yang awak kenal lah, kata nama khas. Okey, so
Ni tak mungkin tak pasti, ni mungkin tak pasti. Yang nampak ada tanwin ni. So ini kata nama. Potong dia. So yang tinggal dua. Satu, dua. Apa lagi? Ini adalah fi'il syarat. Ini adalah jawab syarat. Dan yang terakhir, nombor 5. Ingat man. Man ni apa? Man ni adat syarat lah. Untuk saya ingatkan, hafal adat syarat. So kita dah highlightkan man ini sebagai adat syarat. Kita nak cari mana fi'il syarat, mana jawab syarat. Caranya apa? Cari isim dulu. Potong isim. Allah adalah kata nama. Isim jalalah, potong. Lahu, lam ni lah, untuk. Dia huruf. Gabunglah dengan domir, isim. Dia bukan fi'il. Makhraja, awak nampak ada tanwin ni. Tanwin adalah tanda isim. Potong. So yang tinggal apa? Yang tinggal adalah yattaqi dan yaj'al. Mudah je. So ini adalah fi'il syarat. Ini adalah jawab syarat. Dah, kan senang nak tentukan. Senang sangat kita nak tentukan mana dia fi'il syarat, mana dia jawab syarat. Alamak, 16 minit dah. Okey, kemudian kita masuk yang ayat yang bawah ini. Okay, tentukan kesalahan dalam ibarat yang berikut. Okey. Senang je. Ni kata nama. Yang ni adat syarat. Yang ni tak tahu mungkin. Yang ni tanwin nampak ni, kata nama. So yang tinggal 1, 2. Domir yang hujung ni adalah kata nama, buang. Domir yang hujung ni adalah kata nama, buang. So yang tinggal tazra'u dan tahsud. So kalau awak ingat, ma ni ma kan, dia mesti menjazamkan fi'il syarat dan jawab syarat. Seperti tajtahid, tanjah, jazamkan, itu bariskan dia mati. Apa lagi? Matikanlah baris dia. Ma tazra', matikanlah baris hujung dia. Ain ni dikira sebagai hujung, bukan ha. Ha ni domir. So ain ni dimatikan. Yang ni mati pun kena matikan juga. Tahsud. Nampak? Dia dah matikan dah. Siap-siap. So jawapan dia adalah ma tazra'hu al-yawma tahsuduhu ghadan. Nombor 2, mata adalah adat syarat. So mudah. Tinggal 2 kan. Confirm lah, satu fi'il, satu jawab syarat. Okey, tapi jangan ni ka ni adalah domir juga. Ka iaitu kamu. Potong dia, domir potong. Sebab dia kata nama. So tinggal tasilu dan nastaqbil. Okey, pun sama. Lepas mata, fi'il syarat kena jazamkan. Nampak ni balik depan. So kena jazamkan. Matikan dia. Nombor 3, lau ta'tina nuhsin ilaika. Okey, kita buang adat syarat, buang kata nama. Okey, ni adat syarat, mana kata nama? Ni mungkin tak confirm. Na ni nampak? Na kami. Buang. Sebab ni domir yang bergabung. Nuhsin mungkin dia tak confirm. Ilaika, ila. Ka, ila dan tambah ka. So ila ni huruf, buang. Huruf jar. Ka ni domir, buang. So yang tinggal ta'ti dan sin. So ni fi'il syarat, ni jawab syarat. Fi'il syarat kena disukunkan. Itu kalau dia tak ada huruf illah, iaitu alif waw ya di hujung. Sekarang ni ta'ti ada huruf illah. Nampak ni ada ya di hujung. So kita kena buang ya. Dia jadi macam ni. Lau ta'ti. Bila kita kena jadikan sukun? Kalau dia huruf yang sahih. Tu je. Huruf sahih ni apa? Huruf sahih ni selain alif waw ya. Kalau hujung dia alif ataupun waw ataupun ya macam ni, ta'ti, kita kena buang ya. Gitu. So jadilah ta'ti. Ya di hujung ni tak ada. So jawapan dia adalah lau ta'ti. Lau ta'tina. Ada na hujung ni. Lau ta'tina nuhsin ilaika. Gitu. Nombor 4, bulatkan adat syarat. Mana fi'il dan jawab? Cari isim. Fi, huruf, buang. Huruf pun kena buang. Alif lam, al-musabaqah, ni tanda isim, buang. Tahsul, mungkin tak tahu. Ala, huruf jar, buang. Al-jaizati, alif lam, tanda apa? Isim, buang. Yang tinggal apa? Tafuzu, tahsul. So ini fi'il syarat, ini jawab
syarat. Apa nak buat? Jazamkan dia. Ni jazam tak? Ni belum jazam. Ni fi'il yang ni huruf ni huruf apa ni? Huruf sahih ke huruf illah? Huruf sahih. Huruf sahih apa? Selain alif waw ya. Zai kan selain alif waw ya. So kena jadikan dia tanda sukun. Matikan dia. So jawapan dia adalah yang ni dah siap tahsul. Dah siap-siap dia buat sukun. Tak payah ubah. So in tafuz fil musabaqati tahsul alal jaizati. Dan yang terakhir, macam biasa, bulatkan adat tu syarat, kemudian buang isim, buang huruf. Allah adalah isim jalalah, lahu adalah huruf, hu ni adalah dhamir yang menggabung. So yang tinggal adalah yad'u, yastajib. Okey, baik. Jadi may yad'u, sebenarnya asal ayat dia may yad'u gini. Ada waw. Memang macam tu kan ejaan yang sebenar ada waw. Tak percaya, kalau tak percaya awak tengok sendiri Kamus Al-Ma'ani. Kalau tak percayalah. Kita nak tunjukkan. Okey. Nak bagi percaya kan. Okey, tengok yad'u, tulis yad'u. Okey. Tekan, cari fa'il. Ni isim. Allah, tak keluar pula dia. Istada'a ada. Mana ada fa'il dia? Come on lah, fa'il tak ada. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. So nak tak nak kena cari kata asal. Kata asal dia da'a. Ni yad'u. Da'a, da'a, da'a bi, da'a ala, da'a ili, yad'u. Yad'u ni fi'il mudhari'. Tengok nampak ada waw sini. So ejaan asal dia adalah yad'u, macam ni. So dia buang apa? Nampak waw ni hujung ni adalah huruf illah. Maka huruf illah ni telah dihazafkan. So dia tinggal yad'u. Betul lah tu? Settle lah. Yang ni tak settle. Yang ni ba ni kita kena matikan dia. Ba kita kena matikan dia. Satu lagi. Kalau huruf illah sebelum huruf sahih, sebelum dia adalah huruf illah ni. Yastajibu. Huruf illah ni pun kena buang. Ya tu kena buang. So jawapan dia adalah may yad'u. Waw ni buang. May yad'u Allah yastajib. Gitu. Yastajib lahu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib. Patutnya astajibu, tapi Allah sebut dalam Quran astajib. Allah buang ya. Kalau ada ya, astajib lakum. Tak, ayat Quran macam mana? Wa qala rabbukum ud'uni astajib. So ya pun tak ada. Samalah ni, ya kena buang. So jadilah yastajib. Okay, yastajib. Kenapa kita kena buang ya? Kenapa kena matikan? Sebab ada huruf, kena ada adatus syarat. Okay, bila ada adatus syarat, kita kena ikut dia punya kaedah dia. Okay, dah 24 minit. So cukuplah kot 25 minit ni dalam untuk pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi tugas awak mudah saja. Bina ayat. Bina ayat sendiri menggunakan perkataan laula, mahma, man, lau, kullama. Jangan tiru ayat-ayat ni. Kalau ada ni laula kat mana-mana, lau sebab tak ada. Okey, dekat tempat lain lah. Kat atas ni kau ada mana pi,
ikut ada. Kalau ada lah, jangan tiru. Okey, tahu makna dia dulu, kemudian cuba buat ayat sendiri. Sebab dalam bahasa tak boleh tiru. Okey, laula ni kalaulah tidak, kalaulah tiada. Gitu. Mahma, mahma, Allah, tak ingat lah. Allahumma salli ala Muhammad. Mahma ni adalah macam itulah. Jika mana. Contoh ayat mahma ni, mahma taqra tazdad ma'rifatan. Selagi mana. Okey, selagi mana mahma. Selagi mana awak baca, ilmu awak akan bertambah. Ni. Mahma taqra tazdad ma'rifatan. Jangan tiru, buat ayat sendiri. Man, siapa? Man jadda wajada. Siapa berusaha dia peroleh. Buat lain lah, tak payah buat yang sama. Okey, jangan tiru yang mana-mana. Buat ayat sendiri. Okey, lau, kalaulah. Ada lau, contoh lau kat sini. Lau ta'tina nuhsin ilaik. Kalau awak semua, kalau awak seorang datang kat saya, kami akan buat baik kepada awak. Gitu. Kalau awak datang kat saya, kalau awak datang pada saya, saya akan buat baik kat awak. Gitu tu kalau lau. Kullama, setiap kali. Setiap kali awak makan nasi, setiap kali tu olah awak tidur. Gitu. Contoh ayat. Kullama ta'kul tanam. Setiap kali awak makan, awak tidur. Okay, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.